Paduan Salam Rahmah. Tuan Speaker, Agong bagi kereta. Agong bagi kereta dekat Perdana Menteri. Itu hak Agong lah, dia nak bagi siapa. Kalau dia nak bagi Puchong, Puchong ambil lah. Kalau dia nak bagi Pasir Gudang ambil lah. Saya jangan iri hati pula. Sebab tuanku kalau tak bagi dekat saya. Itu kereta Agong, dia nak bagi siapa, itu dia punya suka lah. Nampak bahasa macam kasar, Pak San. Pasir Gudang. Tapi ada orang iri hati. Saya pun heran lah dalam negara kita ni. Agong bagi kereta pun penjelasan. Salah. Ha? Penjelasan. Bagilah 5 minit dulu. Tak, pasal apa? Tidak. Ada orang iri hati. Ada orang iri hati, Arau. Jadi masalahnya, bila Perdana Menteri guna kereta Mercedes, ada orang iri hati. Ada orang hasad dengki. Ada orang busuk hati. Sebab yang bagi kereta ni Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Dan Agong kita ni pun, dia biasa bagi kereta dekat orang. Ya. Dia nak bagi Arau pun, Arau terima. Saya takkan dengki. Saya rasa bersyukur. Saya rasa bangga kalau Arau dapat kereta daripada Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Ini sikap kita lah dalam... Yang berhormat Arau, yang berhormat Ulu Langat, ada buku peraturan tak? Ada buku peraturan tak? Baik, lihat kepada 36 dalam braket 7. Dalam braket 8. Kelakuan atau sifat Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong atau Raja-Raja Melayu atau tuan-tuan dan terama yang di-Pertuan Negeri atau hakim-hakim dan lain-lain orang yang menjalankan keadilan mahkamah atau ahli-ahli majlis pasukan bersenjata atau mana-mana suruhanjaya jawatan kerajaan yang ditubuh menurut bahagian 10 dalam perlembagaan atau ahli suruhanjaya pilihan raya atau siapa-siapa jua ketua negara negeri-negeri yang bersahabat dengan Malaysia tidak boleh disebut kecuali dengan dikeluarkan usul bersendirian bagi maksud tersebut. Dengan demikian, yang berhormat Ulu Langat tarik balik. Saya tarik balik. Cuma baik. Isu kereta je tadi saya nak bangkitkan. Yang berhormat kelakuan... Tak sebut dah. Cuma yang amat berhormat... Yang berhormat, dengar apa saya nak cakap. Bila melibatkan tindak tanduk istana, tidak boleh disebut kalau mengikut peraturan yang saya telah baca. Dengan itu, tamatkan isu itu, beranjak pada isu-isu lain. Terima kasih, Tuan Speaker. Cuma hebatnya Perdana Menteri kita ni, dulu Perdana Menteri sebelum ni ada order kereta harga Mercedes 2.3 juta. Tapi Perdana Menteri kita yang ada pada hari ini tolak. Dia guna kereta kebangsaan. Inilah sifat seorang Perdana Menteri yang mengutamakan negara. Kemudian yang keduanya persoalan berkaitan dengan makanan tadi, bak kutih tadi tu. Iyalah, kalau guna daging babi, jadi halal, jadi tak halal lah, jadi haram lah. Gunalah daging yang kita boleh makan, apa jadi masalah? Penjelasan? Daging kambing boleh, daging lembu boleh, daging ayam boleh, daging itik boleh, daging angsa boleh, kan? Boleh, apa jadi masalahnya? Batu ini pun kita nak jadikan konflik dalam negara kita. Sedangkan ada banyak makanan lain. Dodol pun dijadikan makanan warisan. Boleh bagi laluan. Kolok pun dijadikan sebagai makanan warisan. Apa jadi masalah? Boleh laluan. Semua benda dalam negara kita ni nak dipolitikkan. Ini jadi masalah dalam negara kita. Sebab itu saya nak sebutkan tadi, kalau kita dengar ucapan daripada Ketua Pembangkang, maksudnya Perdana Menteri ini tak ada buat apa lah. Goyang kaki je, sila panggungnya. Tak ada buat apa. Sebab itu dalam ucapan hampir sejam, kita tak dengar pun. Dia hentam je, dia maki je. Ulu Langat, Pucak Borneo. Pencerahan sikit je. Pucak Borneo ni teman ke sahabat? Teman. Ya, teman tapi mesra. Teman tapi mesra. Sila. Terima kasih. Saya pun masa tak banyak ni. Ulu Langat. Masalah kawasan tak bawa lagi ni. Saya dengar tadi Ulu Langat berbicara mengenai makanan bakuteh ni. Memang benar, bakuteh ni tidak semestinya babi. Nasi lemak pun ada nasi lemak babi. Jadi, tapi saya nak minta pandangan Ulu Langat lah. Kalau makanan halal dan haram tu, boleh tak kita harmonikan dalam negara kita? Kalau makanan halal kita bagi makanan Muslim. Dan makanan yang haram tu kita kata makanan non-Muslim. Sebab lebih elok didengar. Sebab bagi yang haram bagi orang Muslim, halal bagi saya. Jadi dalam Malaysia ni kita duduk pelbagai bangsa. Jadi setuju tak Yang Berhormat Ulu Langat untuk harmonikan, untuk menyahut titah seruan
yang Lajulah di Pertuan sikit ya Agong. Muhammad. Laju sikit lah tanya soalan tu. Untuk yang di Pertuan Masa dah lah Agong tak supaya, ada. setujukah Sebab Yang itu Berhormat? saya setuju sangat tadi macam Seputih ada sebut tadi. Sebab itu parti Parit Bunta tu. Penjelasan. Kalau dia dapatkan undi, Yang kan Berhormat, dia nak penjelasan. buat bah koteh halal. Bila nak dapatkan undi ada kepentingan, dia nak buat bah kutih halal. Kenapa sekarang ini tak cadangkan bah kutih halal? Halal lah bah kutih halal. Guna daging kambing, penjelasan. daging lembu. Pasal salah. Arau. Pasal Arau, 36, 12. Arau, saya janji Arau. Peraturan mesyuarat. Arau bahas nanti, saya tak Tuan kacau. Yang di-Pertua, peraturan sebab mesyuarat. Sebab itu Tuan Yang di-Pertua, saya nak menyebutkan. Peraturan di antara- Sudah. Peraturan. Yang Berhormat Parit Bunta. Peraturan mesyuarat 36/12. Mana-mana ahli yang mengeluarkan kenyataan yang mengelirukan Dewan adalah disifatkan menghina majlis dan ahli itu boleh dirujuk kepada jawatan kuasa hak dan kebebasan bagi kesalahan itu. Ulangan mengeluarkan majlis. Sebab baik saya atau siapa saja tidak mempertikaikan bak kutih yang dimakan oleh orang-orang bukan Islam. Kita hanya memberi pandangan supaya dijelaskan statusnya halal ataupun haram. Sebab bak tu sendiri apa makna dia? Kaki babi. Yang Berhormat. Yang Berhormat. Tapi saya refer dalam Wikipedia, bak tu sendiri dirujuk pada sop tulang rusuk khinzir. Sedangkan yang dicadangkan oleh Lejnah Perpaduan lem koteh, bukan Yang bak Berhormat. koteh. Yang Berhormat ulang kambing. boleh tak minta cara? Yang Berhormat, pendekkan. Yang lain duduk. Yang lain duduk. Boleh. Saya rujuk Wikipedia, rujuk tempat-tempat yang lain. Orang faham Tak sebut ada, bat Parit Bunta. koteh Jangan tulang putar belik. rusuk. Parit Bunta. Yang Berhormat, ini ruang bukan untuk memberi ruang mana-mana Yang Berhormat untuk berbahas. Bila bangkitkan peraturan 37 dalam braket 1A, Yang Berhormat telah membangkitkan peraturan di bawah 36/12. Baik, putuskan cakap apa yang nak dicakapkan, jangan melirik. Ulangan mengelirukan. Sebab Baik. kita tak lawan, tak tentang bak kutih. Kalau jenis yang halal. Yang Ini kita halal lah. petikai, yang kita petikai ialah Parit bila Bunta. disebut Dekat Parit Bunta tak ada seolah-olah- Cina ke? Ya. Parit Bunta tak ada Cina. Sudah, sebentar. Yang Berhormat Ulul Langat, Yang Berhormat Parit Bunta, Yang Berhormat Parit Bunta, saya dah faham apa yang Berhormat nak sampaikan di bawah 36/12. Saya nak putuskan. Duduk. Yang Berhormat majlis yang ada, yang berhormat dalam majlis, saya putuskan tidak melanggar, teruskan. Tidak melanggar. Tengok tu Parit Bunta. 1-0. Parit Bunta dah kalah. Bak ni, Ipoh Timur. Tolong jelaskan apa maksud bak tu. Terima kasih Ulu Langat. Bak ni dalam bahasa Hokkiennya, bak tu daging. Bukan seperti yang cuba diputar belitkan oleh rakan-rakan sebelah sana, katanya khusus dan spesifik daging khinzir. Itu salah. Bak dalam bahasa Hokkien tu bermaksud daging. Kalau tu bak, itu Hokkiennya daging khinzir. Gubak itu daging lembu. Jadi setuju tak Ulu Langat kalau dikatakan mereka ni sebenarnya menipu, cuba nak memutarbelikkan untuk mewujudkan sentimen ketegangan dan kebencian, seolah-olah bak ni daging khinzir yang sebenarnya tipu oleh sebelah sana. Memang Saya kejap, tahu, memang saya kejap. tahu sebab saya Hokkien. Depa tahu tak? Peraturan mesyuarat lagi sekali. Asyik peraturan je bila nak sudah ni. 35/6. Ini tak tengok cerita Jackie Chan ni. Peraturan mesyuarat. Yang Berhormat Ulul Langat, duduk. Saya nak dengar. Duduk. Peraturan mesyuarat 35/6. Seorang ahli tidak boleh mengeluarkan sangkaan jahat ke atas siapa-siapa ahli lain. Tadi Ipoh Timur buat sangkaan jahat, seolah kami ini menipu. Apa sangkajaan? Istilahnya Terang-terang menipu, masalah tafsirkan ni salah. Yang Berhormat Ipoh Timur, duduk. Saya nak tak habis dengar lagi ni. Okey. Masalahnya dia sebut menipu, seolah kita ini sangkaan jahat. Kami tak menipu, kita minta penjelasan. Baik. Menteri Pelancongan itu bagi penjelasan. Baik. Yang halal, yang haram dan sebagainya. Sudah. Sangkaan jahat, minta tarik balik. Baik. Kalau tidak Duduk. saya kacau lagi sampai bila pun. Duduk Yang Berhormat. Saya putuskan atas peraturan yang diangkatkan tidak melanggar peraturan, dan saya untuk Parit Bunta, saya akan dimukkan 37 dalam braket 2. Baik. Teruskan. 2-0 dah speaker. Ulu Langat. 30 saat. Ini kacau ke apa ni? Tak. 20 saat. Okey.
8 hari bulan 10 2018. Tajuk berita dalam website PAS. Lajnah Perpaduan Nasional PAS Pusat perkenal bak kutih halal sempena pilihan raya kecil. Apa pandangan? Yalah, nak dapat kau undi, yang halal pun jadi haram, haram jadi halal. Tu yang jadi masalah je tu. Bangkit lagi Kang, 36.6 pula. Tadi kalau kita dengar, tadi saya nak menyebutkan dalam ucapan Ketua Pembangkang. Dan Menteri ini tak ada buat apa. Tapi ada 10 perkara dalam tempoh pemerintahan Kerajaan Madani, Kerajaan Perpaduan ni. Saya nak sebutkan, reserve asing kita naik. Pelancong naik. Pengangguran dapat direndahkan. Pelaburan kita 329 bilion, paling tinggi dalam sejarah negara kita. Bonus 2,000. Cuma saya nak tanya dengan Menteri Agama ni soal berkaitan dengan bonus guru-guru kafar kita. Saya bila balik ke kawasan ni, guru-guru kafar telefon saya, WhatsApp saya, tanya dengan saya. Dia kata mereka ni tak dapat bonus. Jadi saya nak tanya kepada Menteri Agama ni, untuk guru-guru kafar kita ni. Begitu juga inflasi kita pun, inflasi kita kurang. Tapi kalau kita dengarlah perbahasan daripada sebelah sana tu, memang nak gegak gempita lah. Macam seolah-olah nak kiamat dah. Seolah-olahnya Gunung Kinabalu ni pun nak runtuh. Kemudian, perkara yang kedua yang saya nak tanya kepada Kementerian Pendidikan. Menterinya pun ada. Menteri, dengar betul-betul ni Menteri. Sekolah tak cukup. Dekat Bandar Seri Putra. Kemudian sekolah tak siap. Menteri, di Bandar Bukit Mahkota dah 3 tahun dah penduduk memekak, penduduk bising dekat saya. Sekolah tak siap ni. Tak cukup ni. Di Bandar Bukit Mahkota. Kemudian, kita ada tapak sekolah di Prima Sarjana. Tapi yang jadi masalahnya sekarang ni, sekolah itu tak ada. Kemudian yang keduanya soal berkaitan dengan Kementerian KPKT. Di mana menterinya pun ada. Soal berkaitan dengan JMB ni. Masalah JMB tak boleh nak buat apa. Sebab duit tak ada. Ini KPKT kena tengok. Kemudian yang keduanya persoalan berkaitan dengan kereta-kereta yang tersadai ni. Dah kereta-kereta dah lama ni. Dia tak tahu nak letak dekat mana. Selamat tinggal Arau. Dia tak tahu nak letak dekat mana. Dia letak tepi-tepi jalan. Kemudian kita nak ambil, kita nak mansuhkan kereta tu menjadi masalah sebab dia perlu dapat kelulusan daripada Jabatan Pengangkutan Jalan. Begitu juga soal berkaitan dengan pembinaan balai bomba. Balai bomba ni memang kita sangat perlu, sangat khususnya di Don Dusun Tua. Baru-baru ni berlaku kebakaran, bomba lambat sampai habis, rumah terbakar. Kemudian yang ketiganya, Kementerian Dalam Negeri. Syabas dan tahniah saya ucapkan kepada Kementerian Dalam Negeri kerana telah buat operasi tangkap warga asing, khususnya di Dewan Undangan Negeri Semenyih. Kemudian saya nak ucapkan syabas dan tahniah kepada Ketua Polis Negara, dan juga pengarah Jabatan Siasatan Jenayah kerana mereka ni tak sorok masalah yang berlaku di PDRM di bawah kapet. Berlaku penyalahgunaan kuasa. Mungkin berlaku amalan rasuah anggota dan juga pegawai. Didedahkan kepada kita. Inilah dia kerajaan perpaduan. Inilah dia kerajaan Madani. Jika ada masalah, kita tak sorok bawah kapet. Kita dedahkan dan perlu ambil tindakan yang segera oleh pihak PDRM dan juga pihak Kementerian Dalam Negeri. Yang keempatnya soal berkaitan dengan Kementerian Pelancongan. Walaupun Masjid Tanah tak suka dengan kementerian ni, mungkinlah tak suka. Tapi saya nak menyatakan kepada Kementerian Pelancongan ni, khususnya di Hulu Langat ni, kita lagi seminggu kalau dengar daripada Jelebu tadi, dia nak puasa lagi 2 hari. Jelebu, sebaik Jelebu tak ada. Puasa seminggu lagi Jelebu. Kita di Hulu Langat ni, kita ada program mantai. Program ni tak ada di Besut ni. Tapi program ni ada di Hulu Langat, iaitu program mantai, pesta mantai. Dan kita di Hulu Langat ni juga kita ada pesta lemang. Sebab itu Allah. Sebut Besut pasal apa? Besut pasal apa? Tak ada apa. Rindu. Apa pasal apa tu? Rindu. Pasal apa? Rindu. Pesta apa ni? Pesta apa? Pesta pantai. Dah lah, Hakim. Pesta apa? Rindu. Mantai. Yalah, mantai. pesta apa? Datang, saya jemput Besut datang ke Hulu Langat nanti. Saya jemput nanti Besut datang ke Hulu Langat dalam program pesta mantai. Begitu juga. Besut duduklah Besut. Begitu juga saya dah sebutkan tadi soal berkaitan dengan bonus untuk guru-guru kafar. Begitu juga dengan Kementerian Pengangkutan Malaysia. Saya nak minta sangat-sangat kepada Kementerian Pengangkutan ataupun Kementerian Kerja Raya. Saya tak pastilah speaker.
tol ni bawah siapa? Bawah Kerja Raya ke? Atau bawah Kementerian Pengangkutan? Saya nak minta supaya tol Balak Kong. Saya rasa ada di kalangan ahli parlimen pun lalu. Sebab yang amat berhormat Perdana Menteri kita pun lalu tol Balak Kong ni. Saya nak minta supaya tol Balak Kong ini dimansuhkan. Saya nak minta tol Balak Kong ini dimansuhkan oleh Kerajaan Perpaduan, Kerajaan Madani yang ada pada hari ini. Juga Kementerian Kerja Raya, tolong tengok sangat-sangat jalan daripada Semenyih nak pergi ke Pekan Bangi Lama. Setiap kali dalam perbahasan, setiap kali dalam persidangan, saya akan membawakan persoalan berkaitan dengan masalah jalan daripada Pekan Semenyih menuju ke Pekan Bangi Lama. Begitu juga di Kementerian Kesihatan Malaysia. Ipoh Timur, Hulu Langat ni kawasan padat. Ni sekarang ni ada satu projek perumahan. 2 projek perumahan sekarang dibuka sekarang ni. Satu projek perumahan di Hulu Semenyih. Hampir 600 ekar tanah telah ditebang ataupun tanah telah dibuka untuk projek perumahan. Sebab itu kita nak minta kepada Kementerian Perumahan Kerajaan Tempatan ni. Bukan setakat kita nak tengok projek rumah tu siap. Tetapi projek-projek infra sekitarnya. Sekolah ni macam mana? Tanah kuburnya macam mana? Suraunya macam mana? Akses keluar masuknya macam mana? Paritnya macam mana? Ini antara perkara yang kita nak kena tengok. Kementerian Kesihatan Malaysia. Klinik-klinik yang terdapat di dalam Parlimen Hulu Langat sekarang ni memang terlalu sesak. Sebab tu saya nak minta menteri, walaupun menteri ini daripada parti saya, tapi saya bawa dalam Parlimen, saya nak minta supaya menteri tolong fokus, tolong tengok sikit soal berkaitan dengan klinik-klinik padat yang terdapat di dalam Parlimen Hulu Langat. Seterusnya, Yang Berhormat Speaker, masalah kebersihan ni. Saya nak kena bercakap dah, masalah kebersihan dalam negara kita ni saya tengok ni. Masyarakat dan juga warga watan dalam negara kita ni, soal berkaitan dengan kebersihan ni, memang saya tengok tak jagalah. Kan, tempat saya ni banyak tempat-tempat pelancongan, tempat-tempat yang menarik ni, Tuan Speaker. Belah petang tu, lepas mereka tinggalkan contohnya, Sungai Gabai ke, Sungai Tekala ke, Sungai Congkak ke, Lubuk Manggih dan sebagainya. Apa yang mereka tinggalkan adalah sampah. Ini merupakan satu sikap yang sangat tak baik lah. Sebab itu saya nak minta sangat-sangat lah. Negara kita Malaysia ni negara yang cantik. Kita ada hutan. Kita ada laut. Kita ada air terjun dan sebagainya. Kita jagalah kebersihan negara kita ni. Ini tanah tumpah darah kita. Kita dibesarkan, kita dilahirkan di sini. Malaysia ni negara kita. Kena jaga kebersihan negara kita ni. Nak minta cinta negara kita ni. Saya ada 1 minit je. Banyak lagi benda saya nak bawa ni. Kemudian saya bagi sikit. Kemudian saya nak minta juga peruntukan khas daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia. Pasal sampah ni. Peruntukan khas untuk flyover di Taman Desa Jinaris dan juga Prima Saujana. Saya nak minta sangat-sangat kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri supaya dapat meluluskan peruntukan pembinaan flyover. Ipoh Timur, cepat. Melangat. Tadi disebut inilah negara tanah tumpahnya darahku. Tapi adanya orang negara kita yang anggap tempat ni sebagai tanah tumpahnya sampahku. Di mana adakah disetujui oleh Ulangat, kita perlu memperkuatkan dan memperluaskan penguatkuasaan ke atas orang-orang Malaysia ke bukan Malaysia yang rata-rata buang sampah menggunakan drone. Di mana boleh guna drone untuk jangan tumpah sampah, jangan buang sampah kat sini. Guna drone sebagai alat dan instrumen untuk menguatkuasakan. 1, nak tangkap gambar dia. 2, nak bagi amaran kat dia. 3, untuk keluarkan saman kemudian. Adakah setuju Hulu Langat? Saya setuju sangat Ipoh Timur. Buatlah apa juga janji negara kita ni bersih. Kita didik masyarakat dan juga rakyat dalam negara kita ini untuk jaga kebersihan. Dan yang terakhirnya, Datuk Speaker, saya ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong daripada Johor di atas pelantikan sebagai Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Dan juga ucapan juta terima kasih yang tidak terhingga kepada Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong daripada negeri Pahang. Kami tak akan keluar Dewan. Kami menyanjung tinggi kasih kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan juga institusi raja dalam negara kita. Daulat tuanku, daulat tuanku, daulat tuanku. Terima kasih. Saya ambil kesempatan singgit untuk mengingatkan apa yang dihalang kita ucap di dalam